اللهم صل على سيدنا محمد. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana amma ba'd. Yang saya muliakan, ahli jawatan kuasa Surau Nurul Ihsan Syekh 6 Shah Alam, seterusnya Tuan Imam, Tuan Bilal, tok-tok guru, tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif-dif kehormat, ketua-ketua masyarakat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita semua diberi kesihatan, diberi afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi insya-Allah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian, pada malam ini alhamdulillah kita dapat berlive lagi, anjuran daripada Surau Nurul Ihsan Syekh 6 Shah Alam, yang membicarakan insya-Allah tajuk kita pada malam ini, tajuk yang bukan kaleng-kaleng, bukan biasa-biasa, iaitu hidup bukan penjara. Mungkin saat ini ramai yang rasa terpenjara, stay at home, duduk dekat rumah, terkurung dan sebagainya. Jom sama-sama insya-Allah kita membicarakan tajuk yang hangat di pasaran ini, iaitu hidup bukan penjara. Seperti biasa dalam pertemuan saya, sebelum saya pergi lebih jauh,
Marilah sama-sama kita mulakan dengan puji-puji pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa adalah selawat at-tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Jadi tuan-tuan boleh dapatkan selawat ini di YouTube, di Facebook, di Instagram ataupun di Google. Type saja selawat at-tafrijiyah. Ramai asatizah yang mengalunkan, yang insya-Allah kita boleh amalkan bersama insya-Allah. Izinkan saya isi minyak dulu, takut berhenti tengah jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum kita pergi jauh, izinkan saya untuk sama-sama insya-Allah minta sahabat-sahabat semua untuk tekan button share, kongsikan video ini kepada seramai mungkin. Mudah-mudahan ada yang tidak berkesempatan pada malam ini dapat menonton di waktu yang lain insya-Allah. Dan juga sahabat-sahabat juga boleh laporkan lokasi sahabat-sahabat sama ada clear ataupun tidak clear di ruang komen. Contoh di Pahang clear ke tidak clear, di Kedah bagaimana, di Johor bagaimana, clear ataupun tidak clear. Dan sama-sama insya-Allah di ruang komen ucapkan alhamdulillah, syukur pada Allah kerana pada malam ini Allah jemput kita, pilih kita untuk kita sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita pada malam ini iaitu hidup bukan penjara. Ramai saat ini orang rasa dirinya terpenjara, terperangkap, terkurung di rumah masing-masing kerana ujian yang namanya wabak pandemik itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Bila kita menyelusuri sejarah, kita melihat bagaimana keadaan-keadaan manusia yang hidup sebelum daripada ini. Kita melihat ada nabi-nabi Allah yang mana yang mana ditelan ikan, yang mana terperangkap di dalam ikan. Ada ulama-ulama yang mana ditangkap oleh pemerintah, yang mana terpaksa tinggal di dalam penjara dunia bertahun-tahun. Dan kita melihat bagaimana kehidupan mereka. Adakah mereka ini bahagia ataupun mereka ini sengsara? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai orang beriman perlu menyedari dan memahami hakikat kebahagiaan itu adalah datang daripada hati yang bersih dan hati yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu faham tentang hakikat kehidupan. Apakah sebenarnya tujuan kita dihidupkan oleh Allah Taala? Ramai yang menyangka bahawa kita ini boleh hidup selama-lamanya dekat dunia ni. Ataupun mereka tidak sangka, tetapi mereka terperangkap dengan kehidupan di dunia ini sehingga mereka sangka mereka boleh kekal di dunia ini. Buktinya mereka menyatakan kepercayaan tentang kehidupan akhirat, tetapi bekalan pagi petang siang malam bermati-matian, bagaikan mereka ini nak duduk lama dekat dunia, bagaikan mereka nak duduk lama.
tanpa ada sebarang persiapan yang mereka siapkan untuk mereka tinggal, duduk ataupun mereka siapkan untuk di negeri akhirat. Perlu kita faham bahawa kehidupan sebenar kita adalah di akhirat. Di dunia adalah kehidupan yang mana kita perlu faham. Dunia adalah tempat kita bercucuk tanam. Dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat yang kita akan tinggalkan. Dunia bagaikan mimpi. Ya, antara mimpi dalam mimpi. Dunia bagaikan mimpi. Ya, bila kita akan sedar daripada mimpi ini, daripada khayalan ini, apabila kita meninggal dunia, baru kita sedar. Rupanya kat dunia ni kita tertipu. Ya, innamal hayatad dunya, ya, la'ibu wa lahu wa zina. Sesungguhnya dunia ini apa dia? Dunia ini adalah perhiasan-perhiasan, permainan-permainan. Ramai di antara kita yang terperangkap seronok dengan yang namanya keseronokan dunia sampai mereka lupa fokus yang sepatutnya mereka tuju. Kalau kita naik kenderaan, kita tak fokus, kita boleh masuk dalam gaung, masuk dalam parit, masuk dekat dalam lubang. Dan begitulah kehidupan. Siapa-siapa yang dia duduk kat dunia, dia tak ada fokus, dia tak tahu perjalanan dia yang sepatutnya yang dia perlu kejar, maka dia akan merasakan setiap yang berlaku saat ini adalah sebuah penjara. Kerana tak dapat keluar rumah, tidak dapat berseronok dan sebagainya. Dalam sebuah hadis ada menyatakan berkenaan tentang dunia ini adalah penjara, yang mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya, dunia ini adalah apa dia? Penjara bagi orang mukmin, wa jannatul kafir, dan syurga bagi orang-orang kafir. Ya, apa maksud yang namanya dunia adalah penjara bagi orang mukmin? Ya, penjara di sini adalah maksudnya kita perlu memenjarakan nafsu kita, ya, daripada apa dia? Daripada perkara-perkara yang haram. Ya, daripada kita melakukan perkara-perkara yang makruh. Ya, dan kita perlu apa dia? Memahami bahawa kita perlu melakukan ketaatan, ya, yang mana perlu melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan kena meninggalkan larangan. Itu yang dimaksudkan penjara. Ya, kita duduk kat dunia ni, kita ada yang namanya aturan-aturan, batas-batas yang perlu kita lakukan. Bukan maksud hadis ini mengekang untuk kita boleh kaya, untuk kita boleh selesa, untuk kita boleh senang, untuk kita boleh bahagia di dunia. Tetapi hadis ini menunjukkan bahawa, ya, kita ini bagaikan penjara, yang dimaksudkanlah kita perlu memenjarakan nafsu syahwat yang salah itu, nafsu yang buruk itu, ya, nafsu syahwat yang melakukan perkara yang haram dan makruh itu, daripada kita terus, ya, layan dan layan. Ya, yang masukkan penjara di sini adalah iaitu apa dia? Iaitu kita perlu penjarakan nafsu-nafsu ini. Nah, itu maksud dia. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, orang mukmin ini sama saja, sama ada di dalam penjara ataupun di luar penjara, di dalam rumah ataupun di luar rumah. Kalaulah sebelum ini boleh keluar bebas, boleh pergi masjid dan sebagainya, saat ini terkurung di rumah masing-masing. Bagi orang mukmin sama saja. Kerana, ya, ketika mana saat mana di luar rumah dia boleh mengingati Allah, dan juga di dalam rumah dia juga boleh mengingati Allah. Ya, dia tahu hakikat kehidupan dunia ini adalah sementara, maka dia rebut peluang yang ada. Ya, pengajaran daripada hadis ni 3. Yang pertama apa dia? Yang pertama, penjarakan nafsu syahwat. Yang kedua, taat perintah Allah dan tinggalkan larangan. Ya, yang mana apa dia? Penjara yang dimaksudkan adalah kita perlu apa dia? Ikut aturan-aturan dengan kita melakukan ketaatan, melakukan perintah Allah, tinggalkan larangan. Dan yang ketiga, dunia ini adalah bersifat sementara. Tak ada orang macam mana pun masuk penjara, dia akan keluar. Sampai satu saat dia akan keluar, kan? Bila kita masuk penjara, kita akan keluar. Walaupun dipenjarakan selama-lamanya, bila dia mati, dia akan terkeluar juga daripada penjara tersebut. Tak adanya dia akan ditanam dalam penjara tu. Maknanya bagaimanapun kita akan keluar juga. Maka tak kala mana kita duduk dalam penjara ni, yang mana kita kena mengekang nafsu kita ni, ya, kita kena apa dia? Kita kena rebut sebanyak-banyaknya peluang dan ruang kebaikan yang kita boleh buat di dunia ini. Kerana hidup ni tak lama, pejam celik 20, pejam celik 40.
bimbang pejam tak celik-celik kita dia kan. Nak bagi kita dunia ni kejap je kejap. Jadi beruntunglah orang yang mana apa dia? Yang mana orang yang mengekang hawa nafsunya, orang yang melakukan ketaatan. Ya, beruntung kerana apa dia? Kerana bila dia meninggal dunia, dia akan mendapat yang namanya habuan, gantian, ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita melihat suasana saat ini kan, kita terpaksa terkurung di rumah. Yang mana pada kita tengok, ustaz, sama je PKP ke tidak PKP. Sebelum PKP kes 9,000, lepas PKP pun 9,000. So apa function kita kata kan? Ya, kalau keluar pun mati ustaz, duduk rumah pun mati. Baik kita keluar tu dia. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi. Perlu kita fahami dan kita hadami dalam konsep kehidupan kita ni tuan-tuan. Ya, mati memang kita akan mati walaupun dalam apa juga keadaan. Ya, sama ada kita meninggal dalam keadaan COVID ke tidak COVID. Ya, sama ada kita sakit jantung ke tak sakit jantung, sama ada kita bersenam ataupun tidak bersenam, pasti kita akan meninggal dunia. Tapi dalam kehidupan kita ini bukanlah, ya, hidup ini satu apa dia? Satu yang mana kita perlu berputus asa. Ya, maknanya ya, kita tak boleh kata kenapa kamu nak bersenam. Ya, kita tengok ya, yang mana kura-kura yang merangkak-rangkak yang tak ada bersenam tu pun hidupnya lama. Kalau kita tengok kejadian Allah yang lain, kuda ni rajin bersenam kan, rajin dia berlari kedekuk tu kan, pun hidup dia tidak sepanjang kura-kura. Kita tengok bagaimana gajah, lembu, bagaimana dia malas je pun ya, tapi dia boleh badan boleh besar macam tu kan. Kita tengok semut rajin. Semut ni fakta, semut adalah antara kehidupan yang tidak kehidupan yang tidak tidur. Punya rajin semut, dia melata kat dunia ni pagi petang siang malam, tak tidur, dia tak boleh sebesar gajah. Ya, itu adalah yang namanya itu adalah konsep rezeki. Tapi dalam konsep kehidupan, sunnatullahnya sebagai kita manusia ni, kita tak boleh menyerah kalah. Bila berlaku COVID-19, kita perlu ada ikhtiar, perlu cuba apa dia? Cuba untuk mengelakkan diri kita daripada kena wabak tersebut. Jangan kita putus asa. Kita keluar tak keluar kita boleh mati, ustaz, betul. Tapi jangan kamu putus asa. Kamu kena berusaha, kamu kena stay at home, duduk rumah supaya supaya mengelakkan diri kita daripada terkena. Tapi kalau terkena juga, meninggal dunia juga sebab COVID, dah jaga dah. Itu apa dia? Itu di luar bidang kemampuan kita. Dalam kehidupan kita perlu sedar, kita ada pilihan. Sama ada nak buat baik ataupun nak buat buruk. Nak stay at home untuk dengar taat pada ulil amri pemerintah, dan juga untuk kita pelihara keluarga kita supaya tak terkena wabak. Mungkin kita tak kena, tapi kita keluar rumah, kita bawa wabak itu kita menjangkiti keluarga kita yang tidak bersalah misalnya, dan kita menjadi asbab, ya. Dan hadirin yang dirahmati sekalian, maka jangan sampai kita berputus asa. Betul, dalam keadaan macam mana pun kita boleh meninggal dunia, ustaz. Sama ada kena COVID ataupun tidak COVID, sama ada kita sakit ataupun tidak sakit, sama ada kita sihat ataupun kita tidak sihat. Jadi apa yang perlu kita faham dan perlu kita sedar, ya, persiapan yang perlu kita lakukan, ya, bukan masalah COVID-19, bukan masalah yang namanya apa dia? Dia ada masalah pokok sebenarnya. Ya, bukan masalah COVID-19, bukan masalah yang namanya apa dia, kita kena duduk rumah ataupun kita boleh keluar rumah. Masalah yang sebenarnya, adakah kita masih lagi terpenjara, terperangkap dengan yang namanya apa dia, namanya nafsu kita. Ini dia. Pastikan setiap di antara kita ni, ya, kita meletakkan diri kita ini di tempat yang betul, yang mana kita sedang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kan kita dah sebut kan, macam mana pun kita akan meninggal dunia, walau apa situasi sekalipun, kita mesti perlu bersedia. Ya, maknanya apa dia? Walaupun kita duduk dalam rumah, ya, tak kala mana kita ingat pada Allah, kita meninggal dunia dalam keadaan ketaatan, kita akan masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu orang beriman ni sama saja di luar ataupun di dalam, kerana dia sentiasa ingat pada Allah Taala. Ya, ini perlu kita sedar. Orang lain meninggal dunia sebab COVID, orang lain meninggal dunia sebab sakit jantung, orang lain meninggal macam-macam keadaan meninggal tersebut. Tapi yang paling penting, keadaan kita dalam keadaan kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ialah perkara pokok yang perlu kita sedar dan faham. Ya, saat ini masalah paling besar bukan masyarakat tak dapat makan, mati kebuluran sebab COVID-19. Masyarakat paling besar hari ini adalah kehilangan makanan rohani, sehingga mereka gagal membetulkan cara fikir. Orang-orang barat, mereka ajar kita,
orang zaman-zaman jahiliah sebelum kedatangan Rasul, mereka ajar kita bahawa hidup ini perlu bahagia, perlu adanya yang namanya harta yang banyak supaya kita boleh survive kat dunia ni, supaya kita boleh bahagia, supaya kita boleh nampak hebat, mulia dan sebagainya. Tapi Islam datang membetulkan cara fikir itu. Islam datang, maka kamu nak bahagia, kamu perlu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cara fikir yang ramai orang-orang tak sedar. Maka sebab itu Islam datang betulkan cara fikir. Nak bahagia ni tak semestinya kamu ada jawatan besar, duit yang banyak, tak semestinya kamu ada rumah yang besar, isteri yang besar. Di mana-mana kamu boleh bahagia. Kamu jangan rasa kamu terpenjara. Walaupun kamu boleh keluar rumah ataupun tidak boleh keluar rumah, sama ada duduk di bawah jambatan ataupun duduk di Menara Gading, rumah yang hebat, kamu mampu untuk bahagia dengan cara kamu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu orang mukmin ni, dia walau di mana saja dia akan menjadi sinar cahaya. Duduk dalam penjara boleh mengarang berjilid-jilid kitab. Sama ada dipenjarakan di dunia ni, ditangkap, dipenjara, tak ada masalah, dia tetap boleh memberi sumbangan. Sekarang ni apa yang perlu kita faham adalah kita kena rebut apa peluang yang kita boleh buat walaupun kita terperangkap, terpaksa duduk di rumah. Jangan biarkan kita ini, diri kita dipenjara tetapi tak ada sumbangan yang boleh mengalir, tak ada peluang-peluang yang kita boleh rebut, tapi yang kita cari adalah alasan. Sebab apa kamu ni tak nak buat kebaikan, kamu tak nak sedekah? Macam mana saya nak sedekah, Ustaz? Saya terperangkap dekat rumah, saya tak boleh ke mana-mana ni. Macam mana? Kenapa kamu gagal? Saya gagal macam mana? Saya terpaksa duduk kat rumah, saya rasa saya stres, saya buntu. Nampak tak? Sebenarnya kita gagal adalah kerana kita gagal untuk kita betulkan cara fikir. Kita rasa bila kita tidak dapat keluar rumah, kita tidak dapat bekerja, kita gagal. Kita rasa bila kita terperangkap di rumah lama, kita gagal. Tapi sebenarnya orang yang gagal ini bukanlah orang yang dia tidak dapat achieve, dia tidak dapat yang namanya capai satu-satu matlamat, satu-satu kejayaan. Tapi orang yang gagal adalah orang yang berputus asa. Kita tengok orang yang bunuh diri itu adalah orang yang berputus asa. Mereka tidak tahu betapa rahmat Allah Ta'ala sangat luas, berapa nikmat Allah Ta'ala itu sangat luas, sehingga Allah Ta'ala sebut wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung nikmat Allah terlalu banyak, walaupun duduk dalam rumah, kamu ada dapat nikmat yang lain. Nikmat apa, Ustaz? Duduk rumah. Nikmat yang mana kamu boleh bersama dengan keluarga. Saya tak kahwin lagi, tak ada keluarga. Nikmat kamu boleh, yang kamu damba-dambakan selama ini, yang mana kamu nak rehat panjang, yang mana kamu rasa penat bekerja, Allah Ta'ala dengar setiap rintihan kamu, dan saat ini kamu dapat nikmat rehat tersebut. Yang mana ada di antara kita yang bekerja, dia dapat nikmat bekerja, dapat nikmat duit. Kamu dapat nikmat rehat walaupun tak ada nikmat duit. Setiap di antara kita ada nikmat yang berbeza. Itu dia. Jangan kita memandang nikmat itu, rezeki itu hanya dalam berbentuk duit dan sebagainya. Tetapi kita masih lagi kita perlu faham saat ini apa nikmat yang besar yang kita dapat, yang tak ramai orang boleh dapat. Ini yang patut kita faham. Nikmat sekarang ni, pertama sekali kita dapat nikmat kesihatan. Ni, bila kita sihat ni, kita boleh duduk di hadapan telefon masing-masing, laptop dan sebagainya untuk menonton FB Live. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita ada iman dan Islam. Nikmat yang besar juga, nikmat iman dan Islam. Yang tak ada, yang orang lain mungkin tak ada. Orang lain mungkin ada duit, ada rumah besar, kenderaan besar, harta yang banyak, tapi tak boleh dekat dengan Allah Ta'ala. Rasa apa dia? Rasa tak nak apa dia? Rasa tak nak belajar. Rasa apa dia? Rasa tak nak baca Al-Quran. Rasa tak nak dengar kuliah-kuliah. Lebih baik menonton, tengok Jangan Benci Cintaku dan sebagainya. Tapi kita ada keseronokan. Untuk apa dia? Untuk kita dengar ceramah, untuk kita dekatkan diri pada Allah Ta'ala. Allah bagi yang namanya apa dia? Satu cahaya yang bernilai, yang namanya iman di dalam diri kita. Yang mana apa dia? Iman, nilai iman lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Sebab bila orang ni, dia dah betulkan cara fikir. Dia fikir bahawa sebenarnya yang besar itu, Ustaz, bukan rumah yang besar, bukanlah orang yang ada harta yang banyak. Yang besar adalah orang yang dekat dengan Allah Ta'ala yang maha besar. Orang lain dah harta, saya ada Allah Ta'ala yang memiliki segala-galanya. Siapa yang lagi kaya sekarang? Saya bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang lain mungkin bersandar dengan harta. Orang yang bersandar harta akan hilang. Orang yang bersandar dengan jawatan akan hilang. Orang yang bersandar dengan nama akan hilang. Orang yang bersandar dengan pengaruh akan hilang. Saya bersandar dengan Allah yang tak pernah mati dan tidak akan mati, never. Nampak tak?
maka kita akan menjadi orang yang sentiasa ada positif, orang yang sentiasa kuat, dan orang yang sentiasa memandang hikmah. Malam ini adalah malam 1 Zulhijjah. Allahu Akbar. Ya, apa pengajaran daripada yang perlu kita faham ini? Kita tengok bagaimana pengajaran kehidupan, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan juga Hajar, ya, ketika mana diuji oleh Allah SWT. Nak bagi tahu umat-umat terdahulu diuji. Bukan kita sahaja melalui pandemik. Ya, setiap generasi itu berlaku ujian demi ujian. Maka sebenarnya apa yang berlaku pada ketika mana mereka itu sendiri? Mereka diuji dengan apa dia? Dengan keimanan, seperti kita diuji dengan keimanan. Ya, yang mana apabila berlaku pandemik, kita redha ke tidak redha? Dengan apa dia? Dengan yang namanya ketetapan Allah. Bila berlakunya, ya, sesuatu ujian tu, redha ke tidak redha, kita sambut dengan baik ataupun kita menolak. Kita tengok bagaimana, ya, Ismail ataupun Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana beliau diuji. Untuk apa dia? Untuk meninggalkan, ya, Siti Hajar, ya, bersama dengan anaknya Ismail di tanah yang gersang. Bagaimana Nabi Ibrahim ini redha, ya, ditinggalkan di bumi Mekah itu sendiri. Dan akhirnya, ya, bumi Mekah hari ini menjadi tanah yang subur, yang dipenuhi dengan ramai masyarakat seluruh pelosok dunia untuk datang untuk melaksanakan ibadah. Dan juga apabila sabarnya itu mendatangkan hikmah, ya, ketika mana, ya, Siti Hajar berlari-lari anak daripada Safa ke Marwah, ya, untuk mencari air, dan akhirnya kaki Ismail itu menendang bumi dan terkeluarlah yang namanya air Zam-Zam yang kita nikmati sampai saat ini di seluruh pelosok dunia. Hikmah. Kesusahan itu membawa hikmah. Dan saat ini pandemik COVID-19, kita tak tahu apakah hikmah yang besar. Dan pastinya orang mukmin yakin, percaya Allah pasti tidak akan pernah mensia-siakan kita. Ketika mana, ya, Siti Hajar ingin ditinggalkan, ya, Siti Hajar bagi tahu kepada Nabi Ibrahim, kenapa sanggup kamu tinggalkan kami ni dengan Ismail ini di tanah yang gersang seorang-seorang ni, tak ada makanan, tak ada minum ni, dengan panas terik macam ini, sanggup? Nabi Ibrahim berpaling. Kemudian Siti Hajar kata, adakah ini adalah perintah daripada Allah? Lalu Nabi Ibrahim kata, ya, of course. Ya, apa kata Siti Hajar? Kalau benar ini adalah arahan daripada Allah, maka maka Allah pasti tidak akan mensia-siakan kamu. Jika benar, kita yakin COVID-19 ini, walaupun, ya, kita sedar ini adalah pandemik, atau kita kata ini juga adalah rancangan daripada manusia, ya, sebab dalam Al-Quran pun sebut, ya, tidak berlaku kerosakan ini bima kasabat aidinas, ya, melainkan tidak berlakunya kerosakan dunia ini bima kasabat adinas, dengan tangan-tangan, asbab tangan-tangan manusia. Tapi la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kuasa melainkan dengan dengan ketentuan ketetapan Allah. Maknanya berlaku Covid ni dah berlaku dan pun telah diputuskan ketetapan daripada Allah Taala. Allah Taala dah izinkan untuk pandemik Covid ni berlaku dan terjadi. Dan bagaimana sikap kita? Ya, kalau kita redha, pasti Allah tidak akan pernah mempersia-siakan kesabaran kita. Ini dia. Kita sabar berlakunya pandemik ini, dan kita sedar pasti ada hikmah di sebalik pandemik ini. Orang mukmin dia sedar ada hikmah ni, ustaz. Ya, mungkin sekarang ni kita tak ada sedar. Ya, kita saling salah menyalahkan. Kita ada yang berputus asa, ada yang bunuh diri dan sebagainya. Sekaranglah waktu terbaik untuk muhasabah, mencari, ya, apakah sebenarnya jalan yang boleh kita lakukan, peluang yang tersisa. Kalaulah sebelum ni boleh pergi masjid, sekarang tak boleh, apa yang boleh? Sekarang ni 1 Zulhijjah, waktu terbaik untuk apa dia? Mungkin kita boleh berkorban, ya, yang tak ada duit berkorban, kita boleh buat benda yang lain, puasa, ya, puasa daripada 1 hingga 9 Zulhijjah, ya, puasa Ayyamul Bid, ataupun kita puasa yang namanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya, puasa hari Arafah, ya, banyak akan bertaubat, banyak akan berzikir, bertahmid, ya, banyak akan beristighfar, bertaubat pada Allah Taala. Sebenarnya banyak ruang dan peluang yang kita boleh lakukan. Bukannya kita saling mempersalahkan sesiapa. Dan waktu pandemik ini, bila kita tengok angka hari demi hari makin bertambah, walaupun macam-macam tenaga telah diusahakan, dengan vaksinnya, dengan penjarakan sosialnya, dengan pakai masknya, dengan penutupannya, dengan stay at home-nya, macam-macam usaha manusia itu melakukan untuk mengekang penularan ini. Tapi kita tak boleh mengekang yang namanya
ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu akui bahawa ujian ini adalah bala daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji ya keimanan setiap di antara kita. Ya, jadi bagaimana adab kita apabila Allah Taala turunkan bala ini? Kita tak boleh tahan. Ya, tapi yang boleh kita lakukan dengan kita insafi. Kita apa dia? Kita perlu hayati dengan penuh keimanan. Kita lakukan adabnya bila Allah Taala uji ni bagaimana? Bila Allah Taala uji ni ustaz, kena kembali pada Allah Taala. Kerana hujan itu datang, dia tidak mengenali orang itu beriman ataupun tidak beriman. Bila yang namanya tsunami datang, bila namanya wabak datang, dia tidak mengenali kamu ustaz ataupun tidak ustaz, kamu ni orang beriman ataupun tidak beriman. Dia akan kena semua. Sikap kita ketika ini adalah kita kembali pada Allah Ta'ala. Yang mana sentiasa bergulumang dengan dosa, kembalilah pada Allah Ta'ala segera. Ya, ini peringatan. Ya, satu peringatan Allah Ta'ala telah beri pada kita. Kalau tak ambil, maka kita akan jadi orang yang rugi. Kalau kalau mana kita meninggal dunia, ya, ketika mana wabak dan sebagainya, dalam keadaan khasir, dalam keadaan lalai, leka, Allah waliya'uzubillah. Peluang masih hidup, kita rebut sebanyak-banyaknya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya, kita nak sebut lagi tentang hidup ni bukan penjara, sebab kita ada pilihan sebenarnya. Kita ada pilihan. Bukanlah di penjara sampai kita tak ada pilihan untuk buat baik dan buruk. Seperti mana fahaman Jabariyah. Mereka menolak yang namanya menolak bahawa hidup ini adalah adanya pilihan. Mereka rasa dan mereka faham bahawa hidup ni tak ada pilihan. Baik buruk, ya, kita kata semua datang daripada Allah Taala. Sehingga mereka menyalahkan Allah Ta'ala. Bila bermaksiat pada Allah, bila buat dosa, mereka salahkan. Ya, ini adalah datang daripada Allah Ta'ala. Ini adalah satu fahaman yang salah. Kita duduk kat dunia ni ada pilihan. Boleh buat baik, boleh buat buruk. Boleh solat ke tak nak solat. Nak puasa ke tak nak puasa. Nak buat korban ataupun tak nak buat korban. Satu pilihan. Ya, yang mana kita tak boleh mudah-mudah menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang perlu kita fahami dan perlu kita hayati? Ya, bagaimana hidup ini bukan penjara, ya, dengan kita menyediakan, mempersiapkan diri kita ini, ya, dengan persiapan yang betul. Sebab kita tengok saat ini kan, ramai di antara kita yang gagal, terperangkap dengan dunia, dengan kesenangan dunia ni. Kerana apa dia? Kerana mereka ini tak ada persiapan yang betul. Mereka hanya mempersiapkan bekalan-bekalan untuk mereka boleh duduk makan di dunia, tetapi mereka tidak mempersiapkan bekalan-bekalan untuk mereka tinggal di akhirat yang selama-lamanya. Ini yang kita bimbang. Jadi apakah ustaz cadangan yang kami sama-sama boleh lakukan, sama ada musim pandemik ataupun tidak pandemik? Cadangan saya, mulai daripada saat ini, mulai daripada malam ini, pertama sekali, banyakkan beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa yang sebelum ini lidahnya banyak yang namanya membawang, banyak mengata, ataupun jari jemarinya banyak menulis di Facebook, di WhatsApp, di Twitter yang mengguriskan hati sesiapa, saat daripada ini kita keluarlah daripada kepompong hidup yang lama ini kepada satu kehidupan yang murni, dengan banyakkan beristighfar, mengadu minta ampun pada Allah Ta'ala. Kita sedar dosa kita banyakkan bagaikan buih di lautan, mungkin bagaikan pepasir di lautan. Sedar dosa kita banyak, maka banyakkan beristighfar. Ya, istighfar biar banyak. Kerana apa dia? Kerana kebuntuan. Ya, sehari demi hari yang kita lalui ini adalah disebabkan kita tak beristighfar pada Allah Ta'ala. Bukanlah orang mukmin itu tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi orang mukmin itu mendapat hati yang lapang ketika diuji. Ya, ketika mana ujian itu datang, dia kuat dan kuat. Itu sebab itu kena istighfar. Ya, yang pertama sekali istighfar, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Daripada sekarang ni, tengah dengar kuliah saya ni sekarang ni, istighfar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ya, banyakkan istighfar. Yang kedua, yang kedua, jaga solat, baiki solat kita. Ya, siapa-siapa yang sebelum ini lambat-lambat solat, ya, ataupun dah lama dah ustaz saya tak dapat nikmat solat, ya, saya solat dalam keadaan lalai, ni kita baiki solat kita. Ya, kita jaga hubungan dengan Allah. Siapa-siapa yang jaga hubungan dengan Allah, siapa-siapa jaga Allah, Allah akan jaga dia. Allah akan jaga kehidupan dia. Allah akan jamin rezeki dia. Allah berikan, ya, kelapangan pada diri dia. Walaupun rumah yang sempit terasa lapang, duit yang sikit terasa cukup. Inilah nikmat yang tak ramai orang dapat. Ya, ini kita kena buktikan bahawa kita boleh lakukan, insya-Allah. Yang ketiga,
Ya, banyakkan baca Al-Quran. Ya, sekarang ni siapa-siapa yang dalam hari-harinya sibuk, ya, sibuknya kita ini bukannya sebab apa dia, bukannya sebab kita sibuk sangat pun. Kita bukan YB, kita bukan Tan Sri, kita bukan Datuk, kita bukan Tok Ketua Kampung, ya, kita bukan orang ternama yang sibuk sana sini macam Ustaz Abid Liu kau sibuk. Kadang-kadang orang yang sibuk ni jauh lebih banyak ingat pada Allah, jauh lebih banyak pada untuk dia boleh baca Al-Quran, sempat untuk qiyamul lail, sempat untuk buat kebaikan yang banyak. Kerana apa dia? Kerana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sesibuk mana apapun dia boleh melakukan kebaikan. Ya, banyak kali saya ulang. Ya, almarhum Tuan Guru Ni Abdul Aziz Nikmat ketika mana menjadi Menteri Besar Kelantan. Menteri Besar, dia tak pernah tinggal, ya, hari-harinya untuk melakukan salat duha. Kita yang mana pandemik COVID-19 tak buat apa dekat rumah contoh. Ya, kemudian kita kata kita tak sempat untuk salat duha. Sebenarnya bukannya kita yang sibuk, bukannya kita yang busy, tapi kita tak ada kesempatan, tidak diberi ruang, tidak diberi peluang, tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang yang tak sempat untuk baca Al-Quran hari ini. Ya, sebab dalam ada ulama yang mengatakan siapa-siapa yang dia tak dapat baca Al-Quran, kadang-kadang bukan sebab dia tak boleh baca Al-Quran. Dia boleh baca Al-Quran. Zaman sekolah dulu boleh baca Al-Quran 1 sampai darjah 6 dah khatam dah Quran. Tapi sebab apa dia tak boleh baca Al-Quran? Bukan sebab tak boleh baca Al-Quran, sebab apa dia? Allah tak nak dengar. Allahu Akbar. Allah tak nak dengar suara dia. Allah tak pilih dia, tak beri kesempatan, tak beri ruang pada dia. Allahu Akbar. Ini yang perlu, ini yang kita risau, ini yang kita bimbang. Ya, Allah tak nak dengar suara kita. Pada saat ini kan, kita ambil Al-Quran, kita peluk, kita menangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya, pilihlah kami ini sebagai ahli Al-Quran. Ya Allah, ya Allah, pilihlah kami ini menjadi ahli Al-Quran. Ya Allah, sucikanlah diri kami ini, dan ya Allah, berilah kekuatan, kesempatan, berilah ruang, peluang untuk kami sentiasa dekat dan bersahabat dengan Al-Quran. Ramai di antara kita hari ini ramai follower, ramai pengikut di Facebook, di Instagram, di Google, di TikTok dan sebagainya. Tapi siapa-siapa yang ramai kawan tapi dia tidak bersahabat dengan Al-Quran, dia akan menjadi orang yang paling rugi sekali. Dia mempunyai ramai yang kawan tetapi hatinya kosong, hatinya keras, hatinya pada sentiasa tidak bahagia. Orang yang bersahabat dengan Al-Quran, walaupun dia tak ada kawan yang ramai di dunia, tetapi dia tetap bahagia di dunia dan di akhirat. Al-Quran akan menjadi peneman dia di dunia dan juga di akhirat. Saat ini kan kita tengok anak-anak kita sibuk bermain game PUBG, Mobile Legends, seronok dekat dunia ni kan, terperangkap dengan kesenangan dunia ini. Ya, sebenarnya anak-anak kita sebenarnya terpenjara. Bukan disebabkan pandemik, bukan disebabkan duduk di rumah, disebabkan apa dia, mereka terperangkap dengan kesenangan dunia, lalai hanyut. Ya, kalau ada anak-anak kita yang dia bersahabat, kita buka pintu bilik, kita tengok dia sedang bersahabat dengan Al-Quran, maka kita sedang apa dia? Kita sedang ada Al-Quran di rumah kita, ataupun memanglah ada Al-Quran. Kita ada sebenarnya kita kata kita kata satu entiti lain berada di rumah kita. Siapa dia? Iaitu kawan anak kita itu, iaitu pula yang boleh membantu dirinya dan keluarga kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia. Ya, sebab dalam sebuah hadis sebut, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan menjadi teman, menjadi kawan kepada pembacanya. Seronok kita tengok, anak aku kawan dengan ahli syurga. Siapa dia? Al-Quran. Ya, berkawan dengan ahli syurga. Tapi bila kita buka pintu bilik, tengok anak kita sibuk berkawan dengan orang-orang yang lalai. Ya, orang yang rugi. Orang yang menghabiskan waktunya dengan bermain game sahaja, PUBG, Mobile Legends, main TikTok 24 jam, ulang. Kita rasa Allahu Akbar. Ya, anak aku duduk dalam kerugian. Hari-hari kita apa dia? Kita beli makanan, beli beras, anak kita kata pengambil beras sahaja. Mereka apa dia? Mengambilkan beras, mengambilkan literik, apa semua untuk benda yang tidak bermanfaat untuk hari selepas matinya kita. Ya, tapi kita ada pula anak yang mana apa dia? Baca Al-Quran setiap hari. Ya, maknanya apa dia? Kita rasa seronok. Ya, kita rasa macam berbaloi.
duit yang kita belanjakan, pampers yang kita belikan, susu yang kita belikan, ya, baju yang kita belikan, ya, duit elektrik dan sebagainya, yang kita apa dia, yang mana kita belanjakan ini kita rasa macam berbaloi. Sebab apa dia? Sebab ya, setiap yang anak-anak kita lakukan akan digantikan dengan nilaian akhirat yang sangat mahal yang mungkin orang lain tak ada. Sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, seterusnya baca Al-Quran. Al-Quran jangan biarkan ianya hanya berabuk di rumah kita, tetapi pastikan kita baca setiap hari. Siapa nak bahagia, baca Al-Quran. Ustaz, banyak mana saya perlu baca? Sebanyak mana kebahagiaan yang kita perlukan, sebanyak itulah Al-Quran yang perlu kita baca. Itu jawapannya. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Seterusnya, apa yang perlu kita buat dalam musim pandemik ini, iaitu apa dia? Kalau meskipun kita, Ustaz, saya tak boleh baca Al-Quran lah, Ustaz, ya, kita cuba belajar Al-Quran. Siapa-siapa yang dia dalam situasi tidak lagi boleh membaca Al-Quran, mestilah perlu apa dia, ada usaha untuk belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran online dan sebagainya. Perlu belajar. Dia buka YouTube, dia belajar secara YouTube free kan? Buka YouTube, cari ustaz-ustaz. Nak belajar apa? Tarannum boleh, banyak ya. Nak belajar tarannum, nak belajar tajwid dan sebagainya, ya, boleh belajar asas-asas. Tapi kalau nak mendalam kena face to face. Kena rujuk, ada guru yang khusus. Tetapi daripada kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua kan. Maka kita ambil peluang. Ya, Ustaz, saya tak ada duit lah musim pandemik ni. Saya boleh buka YouTube je belajar dengan ustaz-ustaz yang ada kat YouTube. Boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Ya, cuma kalau nak yang lebih meyakinkan, ya, ada guru yang khusus. Ya, itu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaih. Sebab apa dia? Sebab di saat berlaku pandemik ini ramai orang beralasan, ya, beralasan tak boleh itu, tak boleh ini. Sebenarnya yang boleh banyak. Bahawa orang yang cerdik, orang yang mana dia bijak, dia hanya akan ambil peluang walaupun di mana dia berada. Sama ada pandemik ataupun tidak pandemik. Dia akan sentiasa apa dia? Bercahaya. Orang yang hebat ni dia akan sentiasa menerangi bumi walaupun di mana dia berada. Ya, kan ramai orang bijak-bijak pandai kan. Orang yang mana dia hebat ni, dia duduk dekat mana? Dia duduk dekat pulau, dia duduk dekat dia duduk kat laut menjadi pulau. Ya, duduk di mana? Ya, dia duduk kat mana-mana pun dia sentiasa menghasilkan manfaat untuk dirinya, keluarganya, masyarakat, agama dan juga negara. Ni kita perlu ada. Ya, jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati sekalian, waktu pandemik ni kita perlu kreatif. Kreatif, ya, sebab bahagia ini adalah di mana kita berada. Ya, bukan sebab apa? Sebab kita salah fikir ni. Kita rasa bahagia ni perlu kita keluar rumah. Sebenarnya bahagia adalah di mana kita berada sekarang. Ya, kita tengok orang dulu-dulu tak ada telefon, mereka pisang ke? Mereka boring ke kat rumah? Zaman dulu tak ada TikTok, tak ada Facebook, mereka boring ke? Ya, dalam keadaan mereka tak ada kemudahan seperti sekarang. Tak boleh pergi bandar, tak boleh naik kereta, tak boleh jalan-jalan, tak boleh naik terbang, tak boleh pergi London, tak boleh pergi Cameron Highland. Mereka tidak bahagia ke? Cuba kita imbau bagaimana nikmat, ya, keseronokan anak-anak dahulu. Mereka walaupun tak ada nikmat, kita kata, ya, Sandwich Lagoon dan sebagainya, mereka tak ada parit-parit di tepi rumah yang mereka boleh bahasa Jawa jiblon, ya, berkubang, ya. Mereka tetap boleh bahagia walaupun di mana pun posisi mereka. Ya, orang dulu kita tengok imbas kembali macam mana dia orang boleh bahagia walaupun zaman kanak-kanak mereka ini tak ada yang namanya apa dia, tak ada yang namanya gadget ini sendiri. Ya, nak bagi tahu kita mesti kreatif. Ya, bila berlaku pandemik, duduk dalam rumah, apa yang kita boleh bahagiakan keluarga kita. Ya, kita duduk ramai-ramai dengan anak kita, baca Al-Quran sama-sama. Ya, kita dengar kuliah sama-sama. Ya, ini adalah satu nikmat yang mungkin sebelum ni kita tak pernah dapat. Sebenarnya orang yang dia bijak, dia sentiasa ambil peluang yang ada, bukan sentiasa memberi alasan. Ya, sampai bila kita akan mencipta alasan. Ya, oh Ustaz, saya tak boleh ni, tak boleh ni. Nak tunggu pandemik ini habis sampai bila? Kita pun tak tahu. Ya, setahun lagi ke, 2 tahun lagi ke, 10 tahun lagi ke. Sebab itu jangan kita mencari alasan, tetapi sentiasa kita sentiasa kita mencari peluang-peluang yang banyak ini, kita rebut sebanyaknya yang kita boleh lakukan saat ini. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja perkongsian kita pada malam ini berkenaan tentang hidup bukan penjara, dengan jangan kita menjadikan hidup ini sebagai alasan, ya, untuk kita tidak boleh maju ke hadapan. Ya, kita kena ingat setiap ujian pandemik ini ada hikmah yang berlaku di hadapan nanti, insya-Allah. Maka bersabarlah, ya, setiap ujian yang mendatang itu. Jadi seasa sekali itu waktu isyak pun telah pun masuk di waktu-waktu wilayah persekutuan dan sewaktu dengannya.
Mohon maaf atas kekurangan ya. InsyaAllah kita bertemu lagi insyaAllah lepas Isyak. Ustaz ada kuliah lagi insyaAllah pada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lupa, 4 jam 9.30 nanti insyaAllah, ber-FB live di Facebook juga. Jadi kita bertemu lagi insyaAllah selepas daripada ini, lepas Isyak nanti insyaAllah. Jangan ke mana-mana. Dan seperti biasa, jom kita sama-sama akhiri dengan doa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampun dosa-dosa kami yang berlombok tinggi banyak ini Allah. Dosa kami banyak ya Allah, ya, yang sedar ataupun yang kami tak sedar, dosa yang kecil maupun dosa yang besar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, kami ya Allah, kami lemah ya Allah, ampun dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, api lighter ya Allah, api lighter pun kami tak sanggup menahan panas, macam mana kami perlu menanggung periknya pedihnya saat api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami yang berdatangan ini ya Allah, bakal jenazah, kami sedang menunggu giliran-giliran kematian kami ya Allah. Ya Allah, matikan kami dalam husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami ya Allah, kami yang mendatangkan ini saat mana kematian kami datang, sudilah anak kami uruskan jenazah kami, mandikan kami, alirkan air ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami seterusnya ya Allah untuk baluti kain kafan ke jasad kami perlahan kerana sakitnya sakaratul maut itu ya Allah. Sudilah anak-anak kami untuk solatkan kami, iringi kami kubur-kuburan dan membawa kami perlahan ke liang lahat ya Allah. Langkah demi langkah, sorang-sorang tinggalkan kami, jangan biarkan kami sorang-sorang ditemani kala jengking dan ular ya Allah. Adalah kiranya anak-anak kami yang sudi menghantarkan hadiah terbaik berbentuk doa-doanya ya Allah. Ya Allah, kami mohon apa yang telah dipohon oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami yang berdatangan ini ya Allah, kami mohon ya Allah, sekiranya ada di antara kami yang sakit, sembuhkan penyakit kami ya Allah. Yang ada hutang piutang, langsaikan hutang piutang kami ya sebelum ajal maut mendatang ya Allah. Ya Allah, ada di antara kami yang belum sampai jodohnya, sampaikan jodohnya ya Allah. Yang ada yang belum menerima zuriat, beri zuriat padanya ya Allah. Ya Allah, jadikan anak kami anak saleh dan salehah ya Allah. Matikan kami dalam husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih kepada semua yang sudi menemani sehingga ke penghujung rancangan ya. InsyaAllah ya, sahabat-sahabat yang ada kelapangan rezeki boleh sama-sama membantu menyumbang ya ke akaun Surau Nurul Ihsan Syekh Syednam Shah Alam ini yang ada tertera di ruang komen. InsyaAllah nanti admin akan masukkan di ruang komen nombor akaun untuk bantu sama-sama pengimarahan Surau Nurul Ihsan Syekh Syednam Shah Alam. Terima kasih kepada penganjur. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain masa. Maafkan Ustaz ya, doakan Ustaz kita bertemu lagi di lain masa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.